Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dalam hadis atau 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran. 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan baca dari bahagian yang keempat, iaitulah berkaitan dengan komitmen yang kuat dalam membaca Al-Quran dan mengulang hafalan. Kalau sebelum ni kita dah baca kelebihan orang hafal Quran. Sebelum ni kita dah baca kelebihan orang yang hafal Quran. Pastinya kelebihan itu sangat besar. Dan untuk mendapatkan kelebihan tersebut, banyak usaha yang diperlukan. Antara usaha ahli Quran ni ialah dia kena komitmen senantiasa membaca Al-Quran. Itu antara tanggungjawab dia. Bila orang dah hafal Quran ni, dia kena senantiasa baca Quran. Dan senantiasa ni, manusia dia akan jadi macam satu angle rasa beban, satu lagi angle rasa nikmat. Bagi orang yang rasa Quran ni adalah satu beban, dia mungkin dia mungkin lupa untuk melihat kepada fadilat-fadilat yang ada dari orang senantiasa baca Quran. Sedang bagi orang yang rasa kebaikan dan kelebihan, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersyukur untuk senantiasa jadi orang yang baca Quran, ataupun untuk jadi orang yang senantiasa baca Quran. Jadi mudah-mudahan kita ni tak rasa terbeban dengan bacaan Al-Quran. Sebaliknya kita jadi orang yang seronok baca Quran. Macam kita seronok tengok telefon, tak perasan khabar-khabar 2 jam dah main tengok telefon. Padahal kalau baca Quran dah dapat 2 juzuk. Okey. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terus kita baca hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27. Bahawa tajuk teguh dan disiplin dalam membaca Al-Quran dan mengulang hafalan. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadihi lahu wa ashaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasakanlah diri kalian membaca Al-Quran. Demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, hafalan Quran itu lebih mudah lepas dari seekor unta dari ikatannya. Atau berbandinglah kita kata. Di sini berbanding.
Dari di sini maknanya berbanding. Okey. Dalam riwayat yang kedua, an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-mu'allaqati. Ni patut ada apa tu? Dia space kat sini ni. Bukan koma. Dia tercantum dua perkataan jadi satu. Patutnya al-ibilil mu'allaqah. Dia jadi macam ini. Al-ibili al-mu'allaqah. Nampak tulisan? Tak apa nampak. Tak apa cantik nampak. Al-mu'allaqah. Al-ibilil mu'allaqah in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang yang menjadi sahabat Al-Quran adalah seperti seorang yang mempunyai unta yang terikat. Jika dia menjaganya, ia akan tetap menguasainya, tapi jika dilepaskan, maka unta tersebut akan lari darinya. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dua hadis ni dengan makna yang sama, cuma riwayat saja berbeza. Apa maksud dia? Jelas dalam ayat ni, hadis ni Nabi memerintahkan kita atau anjuran untuk senantiasa baca Quran dan murajaah hafalan-hafalan kita, dan mencegah diri dari berpaling dari Al-Quran yang menyebabkan lupa dan lalai dalam membacanya. Jadi dalam hadis ni Nabi suruh pegang sungguh-sungguh Quran. Ta'ahadul Quran. Berasa lemah nak cakap bab ni sebab kita rasa Allahu Akbar, beratnya tanggungjawab. Dan kita sendiri pun payah ataupun nak kata sempurna betul. Allahu Akbar. Baik. Kemudian meninggalkan dari membaca Al-Quran yang menyebabkan lupa dan tidak mengamalkan isi kandungannya, hal tersebut termasuk dari dosa besar. Okay. Jadi seorang yang meninggalkan Quran sampai menyebabkan dia lupa, dia tinggal sampai dia lupa. Satu, yang kedua, yang tidak mengamalkan isi kandungannya, maka hal tersebut termasuk dari dosa yang besar. Jadi kena beringatlah. Jangan kata saya tak apa, orang kat rumah saya, orang kat masyarakat saya, dia tak penting sangat orang hafal Quran ni. Ingat pun tak apa, tak ingat pun tak apa. Yang sebenarnya kita hafal Quran ni adalah untuk memenuhi tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila orang tu Allah dah bagi kepada dia Quran, lalu dia lupa kepada Quran dengan sengaja ni, bukan dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja. Ada orang dia usaha baca Quran, tapi sampai satu masa dia mungkin dia dah baca tapi tetap juga lupa. Ataupun dia ada keadaan mungkin diri dia menyebabkan dia tak boleh nak baca Quran, dan akhirnya menyebabkan keadaan tersebut Quran pun hilang daripada dia. So kalau bukan kerana perbuatan dia sengaja, itu dimaafkan. Cuma kalau dia ni memang sengaja untuk meninggalkan Al-Quran, maka itu termasuk dosa besar. Okey.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini mengambil contoh mempelajari Al-Quran serta senantiasa membacanya seperti sebuah tali yang mengikat unta agar tidak lepas. Selama pelajaran selalu ada, maka hafalan akan selalu ada. Maka jika tali selalu diikat dengan kuat, maka unta akan selalu terjaga dan tidak lepas. Dikhususkan permisalan hafalan seperti unta kerana harus selalu diawasi dan dijaga. Ia merupakan haiwan yang sangat mudah kabur. Kabur ni lari. Okey. Lari dan lepas jika tidak dijaga. Mencarinya setelah unta tersebut lepas lebih susah berbanding mencari unta lainnya. Jadi poin yang kedua, kenapa dalam hadis ni Nabi SAW bagi contoh unta Al-Quran yang dihafal sama dengan unta jantan yang diikat. Sekiranya tak pegang elok-elok, unta jantan tu terlepas, begitulah juga terlepasnya Quran. Kenapa Nabi SAW bagi contoh begitu? Okey. Bagi contoh begitu. Baru cerah, gelap. Yang pertama, kerana sifat unta ni dia merupakan haiwan yang sangat mudah lari. Unta laki ni sangat mudah. Kalau tak ikat, dialah unta paling cepat lari. Binatang paling cepat lari unta. Kalau lembu, kita tak tambak dia dah main je lu ikat masa upur apa-apa. Kambing pun lagu tu juga, cepat juga. Cuma nak banding unta, lagi cepat unta. Tak tambak unta ni, dia pergi berkeliaran, lepas tu hilang. Sehingga ada satu bab khusus cerita tentang unta yang hilang jumpa tengah-tengah padang pasir tu, macam mana kita nak buat. Kerana zaman dulu ada je unta-unta yang sesak ni. Unta-unta yang sesak, dia macam tak ada tuan sebab dia dah lari daripada tuan dia. Unta yang terlepas. Okey. Jadi sifat unta ni mudah terlepas. Begitulah juga sifat Al-Quran. Kalau seandainya tidak diikat, Quran ni mudah sangat terlepas. Sehingga kadang-kadang kita sangka kita masih ingat, padahal dia dah lupa. Kita rasa, okey, aku hafal 10 juzuk. Okey, cuba baca. Bila start baca tu, baru kita tahu, oh, rupanya aku tak ingat dah. Muahlah ke 30 juzuk. Lepas kita baca, memang tak ingat langsung. Kita ingat beberapa ayat saja, tapi adalah ayat yang kita lupa. Sebab apa tu? Sebab sifat Quran dia lari ni cepat. Lambat baca sikit, hilang. Okay? Yang kedua, perumpamaan dia dengan unta. Sebab unta ni bila dah hilang, nak dapat balik tu susah. Di Quran pun lagu tu juga. Bila kita dah lupa Quran yang kita hafal, nak dapat dia balik tu lagi susah daripada ayat baru yang kita belum hafal. Ayat baru yang kita belum hafal. Ayat baru kita belum hafal, kita hafal kejap, tutup, ingat. Tapi ayat yang lama dah kita hafal tapi kita lupa, nak dapat balik tu Allahu Akbar. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita semua. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang seterusnya, nombor 3, berusaha untuk menjaga hafalan dengan sentiasa membacanya meskipun terkadang mudah untuk lupa. Jadi yang ketiga, hadis ni juga suruh baca Quran bukan bermaksud kepada orang yang, bukan bermaksud orang yang baca Quran itu tidak lupa. Ada juga keadaan orang ni baca dah tapi dia tak lupa juga. Sebab apa? Sebab sifat unta tu, dia kena pegang memang kuat-kuat. Kalau tidak lepas juga. Kalau baca sikit-sikit. Jadi, apa halnya? Apa keadaan kalau seorang tu dia baca Quran tapi dia tetap lupa?
tetap juga lupa. Ngulang. Contohlah, kita ada qadar bacaan kita. Nah, bacaan kita mungkin 2 juzuk satu hari, 1 juzuk satu hari, atau pada orang lebih 3 juzuk satu hari. Okey? Dia baca, hari ni dia baca 1 juzuk, esok baca 1 juzuk. Ataupun hari ni 2 juzuk, esok 2 juzuk, ataupun 3 juzuk. Nah, orang ni ada dia, tapi setiap kali waktu dia nak baca tu, dia pun tak lupa, dia lupa ayat yang dia baca. Ada juga orang tu. Dikarenakan mungkin ingatan dia lemah, ataupun dia macam-macam lah. Ada sakit ke, ada seumpama dengannya. So, hal ini tidak disebut sebagai orang yang lalai seperti penjelasan di atas. Jadi kalau dia dah baca juga tetap lupa, maka dia tak termasuk dari orang yang diberi ancaman ataupun dosa besar disebabkan lupa kepada Quran. Payah punya janji hafal Quran ni. Orang yang tak tahu dia rasa mudah ya orang ni hafiz. Hafiz mana kita kata kita ni tak ingat banyak. Tak ingat. Baca dah tak ingat juga. Tu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala tidak memberikan kepada kita kelupaan terhadap Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita pergi kepada hadis yang kedua dalam hari ini, hadis nombor 28. Anjuran istiqamah membaca Al-Quran pagi dan petang bagi penghafal Quran, jika tidak dia akan lupa. An Musa bin Uqbah radhiyallahu anhu, dia kata, wa idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahar dzakarahu wa idza lam yaqum bihi nasiyahu. Diriwayatkan dari Musa bin Uqbah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang penghafal Quran salat lalu dia membacanya pada malam dan siang hari, nescaya ia akan senantiasa mengingatinya. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, nescaya dia akan melupakannya. Nescaya dia akan melupakannya. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terdapat satu tips daripada hadis ini atau cerita ni, merujuk kepada macam mana ahli Al-Quran, macam mana ahli Quran boleh ataupun menjaga Al-Quran, menjaga ahli Quran. Iaitu ini disebut dari Musa bin Uqbah. Dalam riwayat Ibnu Umar, dari riwayat Musa bin Uqbah, wa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil laili wan nahar dzakarahu wa illam yaqum bihi nasiyahu. Okey. Jadi ini tips macam mana nak suruh ingat baca Quran. So Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, hadis ini riwayat Imam Muslim, dalam riwayat dari Musa bin Uqbah ni, dia satu hadis yang sama juga dengan yang atas tadi Ibnu Umar. Kemudian satu lagi riwayat dari Musa bin Uqbah ni cerita tentang apabila jika seorang penghafal Quran lalu solat lalu dia membaca. Pertama, tips nak ingat Quran ni, bacakan dia dalam solat.
pada malam dan siang, makna solat sunat di malam hari dan solat sunat di siang hari. Kita jadikan dia amalan dalam bacaan dalam solat. Kalau solat malam dan juga solat duha, kita boleh jadikan dia bacaan dalam solat supaya mudah untuk kita murajaah dia. Okay? Kalau dia buat macam ni, insya-Allah dia boleh ingat Quran. Kalau tak solat pun, kita jadikan dia istiqamah pagi baca Quran, petang malam baca Quran. InsyaAllah kita istiqamah dengannya, Quran tidak hilang daripada kita. Namun jika dia tidak melakukan hal itu, nescaya ia akan melupakannya. Catatan. Hadis-hadis yang berisi bahawa ancaman keras bagi orang yang hafal Quran kemudian melupakannya adalah akan menemui Allah dalam keadaan cacat, itu tidak sahih. Akan tetapi hukuman yang paling besar adalah ketika dipalingkan dari rasa nikmat membaca Quran serta dicabutnya cahaya dari wajah dan hatinya bagi mereka yang melupakan Al-Quran dengan sengaja dan bermalas-malasan. Okey. Jadi hukuman paling besar sekali bagi orang yang meninggalkan Quran ialah dicabut dari hatinya rasa nikmat baca Quran. Allahul musta'an. Dan dicabut dari wajahnya dan serta hatinya cahaya dari cahaya Al-Quran. Ini merupakan hukuman bagi mereka yang bermalas-malasan dan sengaja meninggalkan atau melupakan Al-Quran. Jadi mintalah bantuan dari Allah Azza wa Jalla biar kita ni istiqamah baca Quran. Dan memang kita kena mujahadah lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kena ada sifat mujahadah ni, maknanya berjuang. Dia tak mari bergolek nikmat ni. Tiba-tiba bangun tidur semangat jadi baca Quran. Dah waktu kita semangat tu pun akan ada ujian-ujian yang mendatang untuk menghalang manusia daripada baca Al-Quran. Sebab tu kita kena senantiasa minta dengan Allah agar Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita nak baca Quran, dan Allah campakkan dalam hati kita rasa seronok dan cinta, untuk rasa seronok dan nikmat bila membaca Al-Quran. Serta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang senantiasa berdamping dengan Al-Quran. Ada setengah-setengah keadaan kita berdamping dah dengan Quran, tetapi kenikmatan tu dicabut. Maka boleh jadi ada perkara-perkara yang menyebabkan sama ada kita makan dan minum dari makanan yang haram, ataupun ada perkara-perkara yang menyebabkan Quran tu lari daripada kita, ataupun orang tu dia ni diisytihar perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam harta riba kan. Kadang-kadang orang harta riba ni Allah isytihar perang, dia tak sedar. Dengan sebab Allah Ta'ala campak dia terlibat dengan riba, maka Allah Ta'ala isytihar perang dengan dia. Okay? Allahul musta'an. Baik, pelajaran dari hadis. Sahibul Quran yang dimaksud dalam hal ini adalah orang senantiasa menjaga hafalannya, mengamalkannya dan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, serta terus-menerus membacanya. Yang kedua, jadi sahibul Quran ni orang yang sibuk dengan jaga. Kadang-kadang kita macam bagaimana saya sebut minggu lepas, ada orang dia tak rasa dia ahli Quran. Macam mana dia tak rasa ahli Quran? Antara talbis iblis kepada orang yang hafal Quran, bila orang tu hafal Quran tak habis 30 juzuk, dia tak rasa title dia ahli Quran. Okey? Bila dia tu hafal kurang daripada 30 juzuk, kemudian dia berhenti separuh jalan, tak habis. Dan kemudian bila tak habis, dia tak rasa dia ahli Quran. Ada tak gitu? Sedangkan
sahibul Quran ni orang yang hafal walaupun tak habis, tapi dia senantiasa jaga yang dia hafal, maka dia sudah termasuk daripada sahibul Quran. Anda faham tak? Ramai orang dia kata saya bukan hafiz, tapi sebenarnya dia pernah hafal 1/3 Quran. Dia pernah hafal 6 juzuk dari Quran contohnya. Dia hafal dah. Ataupun dia hafal surah-surah yang pendek. Dia hafal surah Yasin, dia hafal surah Sajadah, dia hafal surah Al-Mulk, dia hafal surah juzuk 30. Maka orang sini sebenarnya dia sudah ada tanggungjawab untuk baca Quran. Pasal dia dah hafal. Jangan tunggu dia jadi hafiz Quran baru dia rasa aku ni tak apa. Aku bukan hafiz pun. Biasalah ingat-ingat lupa tu. Okey. Jadi dia kena anggap siapa saja yang diberikan Al-Quran, maka dia kena jaga dan kena sibukkan diri dengan Quran. Yang kedua, anjuran untuk senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, dia akan lupa dengan bacaan dan hafalannya seiring berjalannya waktu. Satu lagi yang kita senantiasa tengoklah orang yang hafal Quran ni, dia diberi rasa macam seolah-olah dia ingat Quran. Dia tak baca Quran, dia rasa tak apa, aku ingat lagi. Ada hafal surah Sajadah? Hafal. Mu hafal surah Kahfi? Hafal. Cuba baca surah Kahfi, dia baca 2-3 ayat, mulalah. Dia tersekat-sekat. Dia lupa. Sebab apa? Sebab Quran ni cepat sangat dia lari, sehingga seorang tu dia belum lagi dia rasa kehilangan Quran, sebenarnya Quran tu dah hilang daripada dia. Cara untuk kita cek hafalan kita ada lagi ke tak ada, tidak lain dan tidak bukan ialah kita baca. Sekali kita tak baca, kita kata aku ingat. Bila kita tak ingat, kita baca, kita pun tutup Quran. Baca, baru kita tahu. Lupa dah rupanya. Hilang dah daripada kita. Di saat itu kita kena muhasabah balik. Yang ketiga, berdosalah orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat untuk menghafal kitabnya, kemudian dia sengaja melupakannya kerana lalai dan malas. Allah bagi kepada dia nikmat menghafal Quran, kemudian dia sengaja melupakannya. Macam mana? Sebab dia lalai dan malas baca Quran. Akhirnya Quran pun lupa. Maka orang macam ni berdosa dia. Kita tak tengok dosa dia. Dia ni rajin solat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi rupa-rupanya dia adalah orang berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak baca Quran. Orang lain tak baca Quran juga. Tak dosa. Dia tak baca Quran, dosa. Sebab dia dah dapat nikmat yang orang lain tak dapat. Apa dia nikmat dia? Dia dah pernah hafal Quran, tapi dia melupakannya. Maka itulah dosa dia. Kalau gitu tak payah hafal lah ustaz. Ada tengah-tengah tak? Takutlah dengar bila gitu. Takut. Kalau takutlah macam tu, tak baca Quran lah kita. Lagi baik daripada hafal. Bolehkah kata lagu tu? Kita tanya orang bisnes. Orang bisnes. Kalau takut mengambil risiko, ada untung ke tak ada untung? Orang bisnes ni, bila dia nak untung, memang kena ada risiko. Maka risiko dia di situ. Kalau kamu tak nak berdepan dengan risiko, jadilah orang awam biasa. Orang yang tidak ahli Quran, tak berdosa kalau tak baca. Tapi kemuliaan dia tak ada. Beza dengan ahli Quran yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, kemuliaan dia tinggi. Kita dah baca sebelum daripada ni. Tapi risiko dia apa risiko dia? Kalau dia menghafal-hafal, kemudian dia main-main. Hafal-hafal dah dapat CJ, dia pun ambil gambar. Okey, aku dah dapat dah CJ hafal Quran.
Lepas tu dia pun simpan letak dalam frame, dia pun tinggal. Gimana-mana orang kata dia ni hafiz ni. Dia buat tujuan dia tu bukan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang macam ni dia berdepan dengan hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So kita pilihlah. Sama ada kita nak jadi orang awam ataupun orang nak jadi orang yang mulia. Bukanlah makna orang awam tu kalau tak baca Quran langsung okey, tak juga. Rugi lagi banyak dia tak tahu tentang apa yang Allah Taala nak wahyukan kepada ataupun Allah nak bagi tahu kepada hamba-hambanya. Okey. Jadi kena ingat, dosa kalau orang sengaja, kita kena highlight sengaja ni. Sengaja melupakannya. Kalau tak sengaja, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tapi kalau dia sengaja, kadang-kadang kita ni bila kita nak baca Quran dia jadi rasa masa berat. Pernah tak rasa berat gitu? Sebenarnya yang berat ni bukan kita je rasa. Allah Ta'ala pun kata, inna nahnu nazzalna alai Allahu Akbar. Tu nyakit lupa tu mari dah tu. Baru cakap bab lupa. Allahu Akbar. Quran ni sesuatu yang memang berat. Quran ni sesuatu yang berat. Memang kita akan rasa berat kalau kita tidak menjaganya dengan sempurna. Kalau kita tak menjaganya dengan sempurna. Inna sanulqi 'alaika Qur'anan thaqila. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-5. Inna sanulqi 'alaika Qur'anan 'alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepada kamu wahai Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang berat. Zaman terima wahyu dulu ada sahabat sampai peringkat bila Nabi terima wahyu, paha Nabi duduk atas paha dia rasa berat. Beban yang ditanggung. Jadi Quran ni memang berat bagi orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena seiring. Bila kita nak hafal Quran dan nak baca Quran ni, kita kena seiring. Allah Ta'ala kata dah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mula-mula kamu kena dengar, kemudian kamu kena diam. Kemudian bila kamu sendiri nak baca, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu sendiri nak baca Quran, kamu kena berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi maknanya kita kena seiring antara usaha kita dengan taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala bagi taufik kepada kita baca Quran. Okey. Ni orang ngaji sunnah ni kena sungguh. Sepatutnya bila dia boleh baca sunnah, lebih dahulu dia baca Quran. Dan lebih juga pada orang ngaji ilmu-ilmu lain, patutnya dia baca dulu Quran sebelum dia baca ilmu-ilmu lain. Baik, ada tips beberapa cara untuk murajaah. Pertama, membuat waktu untuk murajaah dengan memanfaatkan waktu-waktu yang kosong. Pertama, sediakan waktu untuk murajaah. Kalau orang kata, jom kita pergi jalan, minta maaf, waktu ni waktu saya murajaah. Maknanya dia ada waktu spesifik. Jom kita pergi berkelah ke, jom kita pergi main bola ke, jom kita pergi main badminton ke. Dia kata apa? Ni waktu saya baca Quran. Main gym lah. Jom pergi main gym. Belum sampai lagi waktu. Pasal ni waktu untuk Quran dulu. Yang kedua, murajaah hafalan dalam salat fardu, rawatib dan qiyamul lail. Selain daripada waktu khusus, maka dia boleh juga dibaca murajaah ni dalam salat fardu dan salat rawatib dan qiyamul lail. Tu kalau salat fardu tu ayat-ayat pendek bolehlah. Tapi salat rawatib pun bolehlah ayat-ayat pendek.
Tapi kalau solat fardunya pergi bantai baca satu juzuk satu rakaat. Pasal apa ni? Aku nak murajaah. Biar kamu seorang je lah. Kalau nak baca waktu solat sunat, bolehlah baca satu juzuk satu rakaat. Tidak ke semaya fardunya pergi bantai satu juzuk satu rakaat, habis lari orang belakang tu. Jadi kena tengok murajaah ni dalam solat fardu ada qadar bacaan dia, dalam solat rawatib ada qadar bacaan dia, dan solat qiyamul lail ada qadar bacaan dia. Okey, qadar bacaan paling lama di sinilah. Qiyamul lail inilah qadar bacaan paling lama. Nak baca juzuk satu rakaat, ahlan wa sahlan. Nak baca dua juzuk satu rakaat, ahlan wa sahlan. Dia macam qiyamul lail, macam solat tarawih lah. Ya, solat tarawih kau baca satu juzuk satu malam, baca. Maka di luar daripada tarawih pun kalau boleh baca gitu juga. Tapi tak jadi lagu tu lah. Tarawih ni semangat. Lepas daripada Ramadan, habis dah lah. Baca ayat biasa balik. Yang seterusnya, cara yang ketiga, murajaah hafalan di halaqah tahfiz dengan syekh. Yang ni kita baca depan syekh. Murajaah kita depan syekh. Okey. Dan yang keempat, murajaah dengan sering mengkhatamkannya. Ini murajaah sendirilah ni. Murajaah sendiri. Contohnya jika mempunyai hafalan 5 juzuk dari surah Al-Ahqaf sampai An-Nas, maka mulailah terus membaca sampai khatam. Jika telah khatam, mengulangi kembali hafalan sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Dia baca sendirilah khatam banyak kali. Yang seterusnya, murajaah hafalan dengan mengikuti daurah dan berusaha mengambil sanad Al-Quran yang langsung bersambung bacaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak mampu juga, ikutlah daurah, ambil daurah. Daurah ni maknanya apa? Camp. Kita ambil cuti, kita cuti 3 bulan. Cuti 3 bulan, dalam masa 3 bulan tu pergi baca Quran. Tapi biasanya digalakkan masa ambil daurah ni jangan duduk daurah dekat-dekat. Daurah hak jauh-jauh, hak kita ni tak ada, hak memang kita tak terganggu dengan kawan-kawan. Ni baru nak baca muka surat dia telefon. Cuma hari ni jom kita pergi makan nasi kukus. Tengah baru makan mi kicap hari ni. Kemudian main gym ke. Jadi kalau kita duduk dalam daurah ni, biasa dekat Saudi adalah cuti 3 bulan, dia ada daurah untuk Quran. Kita duduk situ, tak balik kampung, duduk situ. Dia bagi tempat penginapan, dia bagi makanan. Kemudian masa tu straight, dalam masa tu gunakan untuk baca Quran. Jadi bila kawan-kawan ada ramai, syekh pun ada, kita pun jadi semangat. Dia panggil daurah. Kalau kita nak sendiri-sendiri ni, memang cerita-cerita tu tak jadi pakai dulu lah. Berapa tahun dah tak? Aku nak baca Quran. Tapi bila ada daurah, jadi kita ni ada semangat sikit. Daurah tu ada yang camp dia 2 minggu, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan. Camp lah bahasa kita, camp Camp motivasi ke, atau camp seminar tu, biasa seminar ni 1 hari 2 hari je. Buat seminar. Seminar Al-Quran. Panggil 10 orang pergi jana baik tau. Mancing sambil ngaji Quran. Kali ikan banyak, Quran tak ada. Jadi orang dulu dia ada keinginan dia berbanding unta betina. Dan untuk mencarinya balik tu susah lagi daripada jumpa kali pertama. Unta tu bila dah hilang, dia lari. Kita kejar dia, dia tengok kita, dia makin lari. Dia pasal apa? Dia tahu dah kita nak tangkap dia. Jadi Quran ni, kalau kita hafal mula-mula tu mudah. Kita hafal kemudian kita tak ingat. Kita baca, kita kena usaha 2 kali ganda untuk ingat dia. Okey? Kemudian, okey? Ahli Quran digalakkan juga murajaah ni supaya dia banyak mendapat fadilat. Selain daripada dia tak nak bagi lupa, tetapi kerana ahli Quran ni dia nak banyak kemuliaan.
Lalu sebab itulah setiap huruf yang diulang-ulang dia mendapat pahala yang banyak. Kita kalau khatam satu kali berapa bilion bacaan kita, pahala kita. Yang ketiga, qadar kedudukan seseorang itu diangkat dengan qadar banyaknya dia membaca Al-Quran. Maka oleh kerana Allah Ta'ala nak memuliakan darjah ahli Quran, diwajibkan kepada ahli Quran senantiasa baca Quran, sehingga sampai di akhirat nanti disebut dalam syurga, bacalah kamu sebanyak mana kamu baca, manzilah atau kedudukan kamu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Okey. Kemudian dalam hadis ni juga, dalam hadis ada ancaman dari melupakan Quran. Kerana melupakan Quran adalah dosa dan musibah. Musibah yang paling besar ialah dihilangkan dari Al-Quran. Musibah paling besar. Daripada hilang harta, hilang keluarga, hilang tempat tinggal, paling besar musibah ialah hilang Al-Quran. Lupa. Dan ada satu lagi musibah yang besar, hilang bacaan pun ada juga. Yang disebut hilang di akhir zaman tu Quran diangkat. Tapi sebelumnya ialah hilang Quran daripada dada kita. Itu adalah musibah juga. Okey. Kemudian antara sebab kenapa dia ni hilang Quran, kita kena tengok. Quran ni dia tak saja-saja hilang. Quran ni tak saja-saja hilang. Ada sebab kenapa dia hilang. Selain daripada dia tak baca tu, kadang-kadang didahului dengan sesuatu sebelumnya. Didahului dengan sesuatu sebelumnya. Berkata Ibnu Hajar, okay, wa akhraja Abu Ubaid min tariq ad-Dhahhak bin Muzahim mawqufan qala ma min ahadin ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bi dhanbin ahdathahu li'anna Allah yaqul wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada seorang pun yang belajar Quran kemudian lupa akan Al-Quran, melainkan kerana ada dosa yang dia lakukan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kamu ditimpa dengan satu musibah melainkan disebabkan tangan-tangan kamu, apa yang diusahakan oleh tangan-tangan kamu. Maknanya musibah Quran tu besar adalah disebabkan oleh ada dosa. Orang yang baca Quran ni dia kena jaga sungguh. Kalau dia buat dosa, dulu saya ingat guru saya cerita, ustaz lah, ada seorang penghafal Quran, waktu dia duduk tepi pagar sekolah dia tu, dia tengok seorang budak lelaki handsome, cantik. Dia tengok berkenan dia ke budak lelaki tersebut. Sekadar berkenan. Dia tak buat apa lagi. Dia berkenan. Lepas tu dia pernah sambung ngapal Quran, sampailah satu masa, satu zaman, tiba-tiba dia lupa kepada Quran. Lalu dia kata, tidaklah aku semak balik diri aku. Dia antara dosa yang menyebabkan aku ni lupa kepada Quran, melainkan dosa waktu aku duduk di pagar sekolah dulu. Dia kata gitu. Lebih bahasalah cerita ni guru saya, Ustaz Nazaruddin, dia cerita dulu. Wallahu ta'ala alam. Tapi berdasarkan ayat Quran atau perkataan Ad-Dhahhak bin Muzahim ni, dia kata seorang tu dilupakan Quran, tidaklah dia dilupakan melainkan ada dosa yang dia buat. Boleh jadi dia dosa pada pandangan mata, boleh jadi dosa pada makanan halal haram. Jadi Imam Syafi'i mengadu tentang lupa. Syakautu ila waqi'in bisu'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna ilma Allahi nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dari Waqi' kata, Imam Syafi'i kata, aku mengadu kepada Imam Waqi', aku buruk ingatan, rosak ingatan dia. Dia kuat ingatan tapi rupa-rupanya lepas tu
Dia pun mengadu. Waqi' kata, dia pesan supaya tinggalkan maksiat. Kerana ilmu Allah tidak diberikan kepada orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi kita kena perhatikan dosa-dosa kita. Kalau kita tiba-tiba lupa kepada Quran, musibah tu mesti disebabkan ada dosa. Sama ada dosa secara direct sebab tak ngaji Quran, ataupun dosa yang indirect. Indirect. Yang tidak terlibat dengan Quran tapi dilibat. Macam saya kata tadi, mungkin ahli Quran tu dia terlibat dengan dosa riba. Dia pergi pinjam duit, berhutang, lepas tu terlibat dengan riba. Tapi dia dah baca Quran. Lama kelamaan kesan daripada makan riba tu atau riba tu menyebabkan Quran tu lari daripada dia. Gitu. Ataupun dia baca Quran duk dengar lagu. Kalau ni ada kadang-kadang duk dengar lagu. Sambil celah-celah tu dengar lagu. Tengok video, tengok movie, tengok kaut-kaut dah. Dia lupa sebabnya benda ni dia dah baca Quran ni. Lama-lama dengan sebab dosa ni, Quran dia pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Banyaklah kita kena jaga mata, telinga, mulut kita ni. Rakyat tu mudah tuan-tuan, tapi semoga Allah mentaufikkan kita kepada hidayahnya. Ditanya Syekh Muhammad bin Salih bin Ibn Uthaymin rahimahullah. Dia kata, ada orang tanya, nahnu tullabal ilmi nahfazul kathira minal ayat ala sabilil istishhad. Wa fi nihayatil ilm nakunu qad nussina al-kathira minha. Fahal nadkhulu fi hukmi man yu'adzabuna bisababi nisyani ma hafidhuhu? Dia kata, kami ni belajar ilmu, pelajar. Waktu kami nak periksa tu, kami baca banyaklah ayat-ayat ni. Hafal. Sebab apa? Nak jawab periksa. Lepas daripada tu, habis tahun, kami pun lupa ayat tu. Apakah kami termasuk dari mereka yang diazab dari sebabkan ini? Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, lupa kepada Quran ada dua sebab. Sebab yang pertama ialah tabiat. Sebab yang kedua adalah melalaikan dia. Okey. Sebab tabiat ni tidak dihukum. Mana tabiat ni, manusia ni ada yang lemah ingatan kita. Kita bukan sengaja tapi kita ni lemah ingatan. Sejak waktu kemudian lupa. Sekejap je, orang lain ingat lama, kita ingat sekejap lupa. Okey. Baca juga cuma lupa. Jadi sampai satu tahap kita kena baca tengok mushaf balik. Baca tapi kena tengok mushaf sebab lupa tu. Okey. Jadi dia kata kalau lupa di sudut tu tidak dihukum. Kerana Nabi SAW sendiri pun ada tabiat. Di mana satu hari Nabi pernah lupa lalu diperingatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yarhamullahu fulanan faqad dzakarani ayatan kuntu unsituha. Okey. Adapun sebab yang kedua adalah sebab berpaling dan meninggalkan Quran. Yang ni memang sebab dia tak baca, dia malah, dia duk main benda lain sehingga akhirnya dia lupa kepada Quran. Maka yang ni termasuk dalam dosa yang diancam. Maka hendaklah dia menjaga Qurannya dengan sebaik-baiknya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mentaufikkan dia agar membaca Quran dalam masa yang sama. Berlepaslah diri dari dosa-dosa, banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Andai apa-apa sebelum daripada ni ada kesalahan, minta ampun dengan Allah. Boleh jadi kita tak sedar ada dosa yang mengikat kita, yang menyebabkan kita terhalang dari Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habislah kita 3 hadis yang kita baca pada hari ini. Okey. Kita akan masuk bab memperindah suara dalam membaca Al-Quran. So untuk hari ini kita berhenti setakat ni dah dulu. Itulah pada